Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat dan mereka yang mengikuti petunjuk yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi kisah mengenai perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda bersusah payah untuk menyebarkan dakwah dan akhirnya terpaksa pergi ke kota Madinah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah agar risalah Nabi lebih berkembang, dan di mana orang-orang Madinah dengan berlapang dada menerima dakwah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amir ibnu Furaihah dan juga Abdullah ibnu Uraikid, yang mana Abdullah ibnu Uraikid ini orang yang tidak beriman tetapi menunjuk jalan, menjadi penunjuk jalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke kota Madinah. Dan dalam perjalanan Nabi untuk pergi ke kota Madinah, Nabi telah dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik, yang di dalam hatinya ingin mendapatkan hadiah yang sebanyak 100 ekor unta nilaiannya. Maka namun demikian Allah Ta'ala memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Suraqah bin Malik mengubah niatnya, lalu tidak jadi untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dengan mudahnya dapatlah berhijrah, dan sebelum sampai ke Taibah ataupun sampai ke Yasrib yang sekarang ini dikenali dengan kota Madinatul Munawwarah, Nabi telah singgah ke Quba. Dan di Quba sanalah Nabi telah membina sebuah masjid. Masjid itu dikenali dengan Masjid Quba. Dan ketika mana Nabi berada di Quba, Nabi di sana bersama dengan para sahabat, Nabi telah membina masjid. Masjid itulah tempat Nabi berkumpul bersama dengan orang-orang yang berada di Quba. Dan ketika mana Nabi duduk di Quba, Nabi telah duduk di rumah sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Khusaimah. Sa'ad ibnu Khusaimah ini dia dikatakan orang yang masih bujang, dan sebelum pada itu Nabi duduk di rumah Kalsum ibnu Hindun, yang mana dia adalah orang yang berkeluarga. Jadi Nabi rasa tidak berapa selesa kerana ada keluarga, ada isterinya. Akhirnya Nabi duduk di rumah yang bernama Sa'ad ibnu Khaisamah, kerana di situ rumah orang-orang bujang. Maka Nabi agak selesa duduk di situ. Lalu dikatakan bahawa hijrah Nabi ini akhirnya Nabi sampai ke kota Madinah, dan orang-orang Madinah menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang amat bergembira dengan kedatangan Nabi yang dikatakan Nabi yang terakhir. Dan mereka dapat rasakan kedatangan Nabi ini akan membawa rahmat yang begitu besar. Riwayat sejarah menceritakan bahawa dalam perjalanan Nabi daripada Quba untuk sampai ke kota Madinah, setiap kali Nabi sampai satu kampung, mesti orang-orang kampung akan berkata, "Ya Rasulullah, duduklah di kampung kami. Di kampung kami ini cukup dengan kelengkapan perang untuk kami memelihara, melindungi kamu, dan kami sini satu kampung merasa gembira kalau kamu duduk di sini." Apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah mengatakan bahawa biarkan unta aku bergerak, kerana ia diperintahkan oleh Allah. Kalau unta aku berhenti di kampung kamu, maka bermakna aku akan duduk di kampungmu. Lalulah Nabi pun berduduk di atas unta berjalan. Maka orang-orang kampung itu mengharapkan unta itu berhenti, tapi malangnya unta itu terus berjalan sampai ke kampung sebelahnya. Sampai ke kampung sebelahnya, dia akan berkata, "Wahai Rasulullah, duduklah di kampung kami."
kampung kami ini cukup dengan kelengkapan perang dan kami akan sediakan apa yang Rasulullah inginkan. Rasulullah memberi jawapan yang sama. Lihatlah pada unta ini, biarkan dia bergerak kerana ia diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka begitulah sampai kepada kota Madinah. Setiap Nabi lintas satu kampung, mesti ada orang-orang kampung itu akan mengajak Nabi duduk di situ. Tapi Nabi mengatakan itu terserah kepada untanya, kerana untanya akan bergerak mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahawa memang orang-orang Madinah ini menunggu kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah setelah ujian yang berat yang ditimpa oleh sahabat sebagai ujian daripada Allah Ta'ala, akhirnya sampai ke kota Madinah. Orang Madinah berlapang dada untuk menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu akhirnya akan ada kesenangan. Maka diceritakan bahawa pada malam ini kita menceritakan balik bagaimana dakwah Nabi SAW. Apakah matlamat yang Nabi bawa, apakah yang penting dalam dakwah Nabi SAW. Kata pengarang kitab kita akan menyebut secara ringkas dakwah Rasulullah SAW yang berada di Mekah, yang merupakan perkara usul kepada agama Islam. Jadi apa yang menyebabkan Nabi ini membawa dakwah ini? Apa perkara yang penting? Yang pertama, Nabi membawa i'tiqad bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh menyekutukannya. Bermakna Nabi memberitahu kepada orang Mekah, kamu semua ini menyembah patung-patung berhala. Patung berhala itu tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Mana bijaknya kamu? Kenapa kamu menyembah patung-patung berhala? Maka sembahlah Allah, kerana Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala-galanya. Maka dikatakan bahawa jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, sama ada berhala ataupun apa sahaja, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Mereka menjadikan Tuhan mereka adalah berhala, ataupun dikatakan bahawa yang pernah dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Boleh jadi isterinya, boleh jadi ayahnya, boleh jadi datuknya. Dan juga jangan kamu jadi sebagaimana pengikut agama Nasrani ataupun Majusi yang menyembah api dan sebagainya. Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah bukan disebabkan oleh keyakinan bahawa Allah adalah Esa, maka tidak ada orang yang akan membebankan dirinya dengan adab-adab dan akhlak mulia. Nak beritahu Allah Ta'ala, Nabi mendatangkan kepada orang Mekah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, dan Allah Ta'ala mengajar kita tentang adab-adab, tentang akhlak yang mulia. Maka dikatakan bahawa mereka akan menjalani kehidupan berdasarkan hawa nafsu kalau mereka tidak mengikut Rasulullah, dan akan mendapatkan kelazatannya selagi tidak ada orang yang melihatnya. Maka mereka mengikut hawa nafsu, mereka suka dengan nafsu mereka, dan kehidupan mereka itu amatlah jauh daripada kehidupan manusia yang sebenar. Fitrah kita mahukan kebaikan. Maka orang Mekah sebenarnya duduk dalam ketakutan. Kerana apa? Kerana perkataan yang mereka selalu sebut, adamu bidamin. Apa maknanya? Darah dengan darah. Bermakna mereka suka berperang. Yang kuat akan menindas orang yang lemah. Orang-orang yang berkuasa akan mengambil hak-hak orang-orang yang di bawahnya. Begitulah manusia duduk dalam keadaan ketakutan, dalam tidak ada ketenangan. Nah, dalam keadaan macam itu Allah Ta'ala datangkan seorang Rasul. Benarlah firman Allah dalam surah Jumaat ayat yang kedua, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Ta'ala yang telah membangkitkan seorang Rasul di kalangan masyarakat ummiyin, masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. Masyarakat mana? Masyarakat Mekah. Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Cuba bayangkan masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis. Masyarakat yang tidak bertamadun, berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Judi menjadi perkara biasa, arak menjadi perkara biasa, berzina menjadi perkara biasa. Inilah yang berlaku di kota Mekah sebelum kebangkitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala beritahu Rasul yang didatangkan oleh Allah ini mengajar kamu membaca ayat-ayat Allah, bertauhidkan kepada Allah. Wa yuzakkihim, membersih hati-hati kamu
supaya iman kamu itu bersih, membersihkan hati-hati kamu. Dan juga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, akan mengajar kamu Quran dan hadis, hukum hakam Allah Ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu tolak, tidak mahu menerima apa yang didatangkan oleh Nabi, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sebenarnya kamu ini sebelum pada Nabi bawa ini, sebelum Rasulullah datang, kamu berada dalam keadaan sesat yang nyata. Mereka tidak sedar mereka duduk dalam kesesatan. Mereka tidak sedar mereka duduk dalam kesesatan, maka berterusan manusia dalam sesat. Akhirnya Allah Ta'ala bangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan tidak ada bapa, seorang ibu yang bersama dengannya, ibu yang sangat penyayang. Lalu dalam keadaan macam itu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Kemudian Allah Ta'ala beri pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkatan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah, maka berlakulah pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih dia kecil-kecil lagi, sehingga dikatakan bahawa ketika Nabi bersama dengan anak Halimatus Sa'diyah menggembala kambing, tiba-tiba datang malaikat memakai jubah putih. Dia tanya, mana satu Muhammad ini? Kata anaknya Halimatus Sa'diyah, dia. Lalulah akhir sekali dua orang yang memakai pakaian putih, jubah putih itu ambil dia buat lari. Maka takut anak Halimatus Sa'diyah, lari beritahu kepada ibunya Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah berlari-lari cari, terlihat Muhammad dalam keadaan terbaring, Muhammad bin Abdullah itu dalam keadaan terbaring. Lalu dalam keadaan lemah, dia pun bertanya, apa yang berlaku pada kamu? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana malaikat membelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih dia kecil lagi. Dan ketika setelah masa umur Nabi umur 6 tahun, maka kematian ibunya Aminah. Bila kematian ibunya Aminah, dengan siapa lagi Nabi akan dipelihara, dijaga? Maka yang menjaganya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuknya sangat sayang kepada cucunya ini. Bahkan dikatakan bahawa Abdul Muttalib sayang kepada cucunya ini mengatasi sayang pada anak-anaknya yang lain. Antara anak dengan cucu, dia lebih sayang cucunya. Abdul Muttalib ketika dia nak menyampaikan amanat kepada rakyat Mekah, kepada orang-orang Mekah, dia akan duduk di atas satu kursi. Kursi ini tidak ada seorang pun duduk. Bahkan anak dia sendiri pun tak berani nak duduk. Maka satu hari Muhammad ibn Abdullah, yakni Rasulullah, masih kecil lagi, merangkak-rangkak berjalan-jalan naik panjat atas kursi. Bila panjat atas kursi, bapa-bapa saudara Nabi melihat Nabi nak naik panjat atas kursi, maka mereka nak ambil Nabi. Takutnya Abdul Muttalib marah. Abdul Muttalib lihat, Abdul Muttalib kata, biarkan dia, nanti satu hari dia akan menjadi pemimpin. Kerana kursi itu hanya diduduki oleh pemimpin sahaja. Abdul Muttalib pun ambil, duduk dan dudukkan atas ribanya. Maka ketika Abdul Muttalib menyampaikan amanat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas pahanya, menunjukkan bahawa Abdul Muttalib dapat baca Rasulullah nanti cucunya yang bernama Muhammad ibn Abdullah ini akan menjadi pemimpin suatu hari nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlibat dalam peperangan Fijar, dan juga beberapa kali ketika mana Nabi masih kecil lagi. Nabi seorang yang berani, dan dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang suka duduk saja, dia adalah seorang yang cergas. Walaupun dia duduk dengan Abdul Muttalib, dia tidak akan duduk saja, dia adalah manusia yang ringan tulangnya, cukup berbakti dengan datuknya Abdul Muttalib. Dan dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Siti Khadijah ketika mana bersama dengan Abi Talib. Wafatnya Abdul Muttalib dipelihara oleh Abu Talib, bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermesyuarat sebenarnya, tapi mereka bersetuju agar duduk bersama dengan Abu Talib. Abu Talib ini seorang bapa saudara yang baik, duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Abi Talib ini bukan keluarga yang senang. Nabi bekerja dan Nabi ingin cari pekerjaan. Akhirnya Abi Talib mencadangkan agar bekerja dengan Siti Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah suruh Nabi bawa barang-barangnya yang ditemani dengan
dengan seorang yang bernama Aiman rasanya. Lalu dikatakan bahawa duduk bekerja, dan ternyata Nabi ini seorang yang bijak dalam perniagaan. Siapa-siapa yang ahli perniagaan, ambillah contoh bagaimana Nabi berniaga, bagaimana hubungan Nabi dengan pelanggan-pelanggannya, sehingga ternyata perniagaan Rasulullah yang dikendali oleh Rasulullah SAW mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Sebab tu katanya orang, kalau nak perniagaan itu maju, jangan lupa berselawat. Kerana siapa yang berselawat, dia ada hubungan dengan Nabi. Maka bila dia ada hubungan dengan Nabi, maka perniagaannya akan mendapat barakah. Kerana apa? Kerana limpahan Rasulullah. Siapa yang ingat pada Nabi, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki, perniagaannya maju. Kerana Nabi juga seorang ahli peniaga yang baik, yang hebat. Lalu dikatakan bahawa akhirnya Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Maka bersama dengan Siti Khadijah itulah berlakunya peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malaikat. Malaikat ini dipanggil Namus. Namus inilah malaikat Jibril alaihissalam. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu dipanggil Namus. Namus itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu datangnya wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Maka Nabi berkhalwah, bertahanus di dalam gua Hira, dan ketika itu ada ulama mengatakan Nabi itu berzikir menyebut nama Allah di samping bertafakur mencari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didatangi malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang pertama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut, dan Nabi balik keluar daripada tempatnya di dalam gua Hira itu balik. Dan ke dalam perjalanan balik, Nabi telah mendengar suatu suara yang mengatakan ana Jibril wa anta Rasulullah, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Dan ketika itulah bila Nabi balik, Siti Khadijah menjadi bimbang sebab Nabi balik lewat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Siti Khadijah bagaimana dia didatangi oleh malaikat Jibril. Siti Khadijah pun tidak tahu siapa yang datang itu, sehingga Siti Khadijah berjumpa dengan Warakah ibnu Naufal. Maka Warakah ibnu Naufal mengatakan, itulah Namus, itulah malaikat Jibril yang datang kepada nabi-nabi yang terdahulu, bermakna suami kamu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala turunkan ayat wa anzi ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kamu berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu. Lalulah Nabi pun menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, mengajak orang beriman kepada Allah. Manusia yang pertama, orang yang pertama beriman Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang kaya, seorang wanita yang telah menghabiskan harta benda untuk suaminya dan untuk Allah Taala, pada jalan Allah Taala. Daripada kaya menjadi miskin. Sebenarnya Khadijah semakin kaya, bukan semakin miskin, semakin kaya imannya, semakin kaya kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa Siti Khadijah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menolong suaminya, yakni Rasulullah, dalam menyampaikan dakwah. Nabi mengajak bapa-bapa saudaranya beriman, tapi malangnya ada yang bapa saudaranya menentang, ada yang menentang secara terang-terangan, ada yang tidak setuju. Akhirnya Abi Talib walaupun dalam keadaan mengetahui keadaan Muhammad itu benar, dia tidak berani, tidak menunjukkan penentangan secara jelas. Hanya dia terima, dia setuju, tetapi dia tidak mahu beriman, tidak mengikut. Yang menentang sungguh-sungguhnya adalah Abi Lahab, Abu Jahal yang menentangnya. Dan cukup marah Abi Lahab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat tabat yada Abi Lahabin wa tab, binasa tangan Abi Lahab, binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, apa-apa yang ada pada Abi Lahab, kekayaan dia, kekuasaan dia, tidak memberi manfaat sedikit pun.
Sebab apa? Sebab saya selana razata lahabi wa imra'atuhu, sebab telah disediakan api neraka untuk dia. Dia saja ke? Wa imra'atuhu, isteri dia juga yang pembawa kayu api, yang mana isteri dia juga cukup menentang perjuangan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahnya Abi Lahab, marahnya Abi Jahal dengan Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah, akhirnya mereka mengisytiharkan penentangan, pemusuhan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap berdakwah, mengajak seorang demi seorang. Sayyidina Abu Bakar hebat. Bila mana Nabi ajak beriman, terus terima. Tidak cakap banyak, tidak fikir-fikir. Bila Rasulullah ajak beriman, terus terima. Rasulullah mengatakan tidak ada sahabat yang bila mana aku mengajak dia beriman, terus dia terima serta-merta, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini pula, dia orang yang benar-benar membenarkan Nabi. Apa saja yang Nabi katakan dia terima. Dia tidak pernah menolak dan dia menyerahkan jiwa raganya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dia telah menghabiskan hartanya pada jalan Allah. Bahkan dia telah mempertahankan Rasulullah. Ketika mana orang ingin memukul Rasulullah, dia duduk di khalayak, dia duduk di hadapan Nabi, mempertahankan Nabi. Dia kata, "Kenapa kamu nak pukul dia? Kenapa kamu nak memukul Muhammad?" Dia hanya mengatakan, "Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala." Hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana kasih dan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melihat sahabat-sahabat Nabi seorang demi seorang beriman, tetapi tidak secara terang-terangan. Nabi duduk di rumah Ibnu Arqam menyampaikan dakwah. Orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab cukup marah melihat perkembangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah bila mana tengok dakwah Nabi semakin berkembang, maka mereka mulalah memberi ancaman kepada siapa-siapa yang menjadi pengikut Muhammad. Maka berlakulah penyiasaan, Sumayyah mati dibunuh. Keluarga Ammar bin Yasir cukup hebat ujiannya. Bilal ibnu Rabah begitu juga, Khabbab ibnu Arad dan ramai lagi sahabat-sahabat yang diseksa, yang ditekan, menyebabkan mereka dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain yang mana selamat, tidak diazabkan, mendapat perlindungan, akhirnya dibuang perlindungan. Mereka duduk dalam keadaan ketakutan. Bila mana saja mereka membaca Al-Quran, ada sahabat yang dipukul pensan kerana dipukul kerana membaca Al-Quran. Mereka telah buat kempen, jangan bagi dengar baca Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, Allah Ta'ala menceritakan sesungguhnya orang-orang kafir berkata, jangan bagi mereka dengar Al-Quran. Jangan bagi mereka dengar Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buatlah kejahatan pada mereka, buatlah penyiasaan kepada mereka supaya kamu dapat mengatasi mereka. Maka demikianlah yang mana sahabat-sahabat Nabi ditekan agar tidak mengikuti dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa saudara Nabi yang sedih melihat keadaan ini. Abi Talib tidak boleh berkata apa-apa di atas penentangan orang-orang musyrikin Mekah. Tapi Abi Talib beritahu pada Rasulullah bahawa sesungguhnya dia akan cuba melindungi. Namun Nabi tetap berdakwah. Bila Nabi berdakwah, satu ketika Nabi sembahyang di hadapan Kaabah, lalu datangnya Abu Jahal memukul Nabi sampai berdarah. Nabi tetap sabar, Nabi pun balik. Orang melihat di situ kasihan pada Muhammad ibnu Abdullah. Mereka kasihan, mereka sedih. Ada yang nak masuk Islam tapi tidak berani. Ada yang beritahu pada Sayyidina Hamzah bahawa sesungguhnya anak saudara kamu Muhammad itu dipukul oleh Abu Jahal. Sayyidina Hamzah pergi cari Abu Jahal, lalu memukul balik Abu Jahal, lalu mengatakan, kamu pukul Muhammad, aku sebenarnya sudah bersama dengan Muhammad. Terkejut Abu Jahal mengatakan bahawa Sayyidina Hamzah sudah beriman. Sebenarnya Sayyidina Hamzah tak beriman lagi pun, belum beriman, tetapi oleh kerana nak marah pukulnya Rasulullah, pukulnya Muhammad, Sayyidina Hamzah mempertahankan dia. Maka Abu Jahal rasa hairan, betul ke ni?
Oh ya betul. Dia kata begitu kerana dia nak marah ke Abu Jahal. Malam itu Sayyidina Hamzah tak boleh tidur. Kenapa pula aku beritahu aku beriman, aku tak beriman lagi. Dia tak boleh tidur. Esokkan dia jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, dia pun ceritakan tentang perasaan dia, tentang keadaan dia. Rasulullah mengatakan, sudah sampai hidayat padamu. Akhirnya Sayyidina Hamzah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah semakin berkembang. Dakwah semakin berkembang. Orang-orang Mekah tak boleh buat apa-apa dengan perkembangan ini. Maka mereka pun datang berjumpa dengan Abi Talib. Beritahu pada Abi Talib, wahai Abu Talib, kamu cuba beritahu kepada anak saudara kamu itu, jangan dia sebarkan ajaran dia. Dia telah menghina agama datuk nenek moyang kita. Lalu beritahu kepada dia apa yang dia mahu. Kalaulah dia mahu harta, kami kumpulkan harta bagi pada dia. Kalau dia mahu wanita, kami cari wanita yang cantik bagi pada dia. Kalau dia mahu menjadi raja, ambillah jadi raja. Tapi dengan syarat, jangan hina orang yang menyembah patung berhala, jangan sebar ajaran dia. Abi Talib cuba memberitahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku Muhammad, tadi orang-orang datang kepada aku. Mereka itu meminta kepada kamu agar jangan menyebarkan dakwah. Apa lagi yang kamu mahu? Dia telah menawarkan tawaran yang hebat. Kamu mahu harta, kamu mahu wanita, kamu mahu jadi raja, dia sanggup. Tapi kamu tinggalkan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, walaupun dalam keadaan sedih kerana terpaksa membuat Abi Talib mendapat jawapan yang tidak menggembirakan. Dia mengatakan, kalaulah Allah Ta'ala memberi matahari di sebelah kanan dan bulan di sebelah kiri untuk aku meninggalkan dakwah ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya sehinggalah Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada aku ataupun aku mati di atas kalimah ini. Maka kenyataan ini menyebabkan Abi Talib merasa sedih. Dikatakan bahawa Nabi juga merasa sedih di atas kenyataan ini kerana terpaksa memberi jawapan yang menyebabkan Abi Talib tidak gembira. Lalu Abi Talib mengatakan kepada anak saudaranya dalam keadaan bersedih, dikatakan berlinang air mata, mengatakan bahawa wahai anak saudaraku, dakwahlah kamu, teruskan perjalanan dakwah kamu. Dan Abi Talib berjanji akan cuba melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cepat terus berdakwah. Orang-orang musyrikin Mekah menjadi semakin marah. Kerana apa? Kerana dakwah Nabi semakin berkembang, makin berkembang, sedikit demi sedikit, seorang demi seorang masuk agama Islam. Akhirnya dia datang lagi, orang-orang musyrikin Mekah datang lagi jumpa dengan Abi Talib. Kali ini dia membawa seorang lelaki yang kacak, seorang lelaki yang tampan. Lalu dia pun berkata pada Abi Talib, wahai Abi Talib, hari ini aku bawa seorang lelaki. Apa kata aku bagi pada kamu budak lelaki ini, kamu ambillah dia dan kamu jaga dia molek-molek, sebagaimana kamu jaga anak saudara kamu Muhammad. Tapi anak saudara kamu Muhammad kamu serah kepada aku. Maka Abi Talib bertanya, tujuan apa aku serah kepada kamu? Katanya, tujuan untuk aku membunuhmu. Maka marahlah Abi Talib. Amat buruk sekali pertukaran ini. Kamu mahu aku memberikan anak saudara aku untuk kamu bunuhnya, sedangkan kamu beri budak ini untuk aku memeliharanya. Tidak sekali-kali. Lam usallimuhu, aku tidak akan menyerahkannya selama-lamanya. Ini Abi Talib. Abi Talib balik cerita pada Muhammad, lalu memberitahu kepada anak saudaranya Muhammad bin Abdullah yang dia kasihi. Akhirnya dia berjanji, aku tidak akan menyerahkan engkau. Lam usallimuka abadan, aku berjanji aku tidak akan serahkan engkau buat selama-lamanya. Sebab itulah Abi Talib sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap berdakwah, maka orang semakin ramai masuk Islam. Maka semakin kuat penyiksaan orang-orang musyrikin Mekah kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi SAW tetap bersabar. Nabi meminta kepada para sahabat agar bersabar di atas ujian ini. Inilah ujian apabila orang ingin kembali bersama dengan Allah Ta'ala, berpegang di atas kalimah La ilaha illallah. Hebatnya kalimah ini, sahabat bila dapat kalimah ini, dapat kalimah La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tersemak di dalam hatinya, dapat menghayatinya. Dengan kalimah inilah mereka sanggup mati pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, para sahabat
tetap sabar dan masing-masing menyebarkan dakwah setakat mana yang mampu. Akhirnya orang-orang musyrikin Mekah tidak mampu untuk menyekat. Akhirnya mereka bermusyawarat nak buat macam mana Muhammad dengan pengikutnya. Akhirnya mereka buat pemulauan terhadap Muhammad dan juga para sahabat. Mereka pulau Nabi dengan para sahabat, sehingga kan mereka buat kenyataan, ditulis di sahifah. Hari ini kita panggil kain rentang lah, senam. Daripada kulit dia tulis, dia tampal dekat Kaabah. Yang daripada kulit dia tampal. Dia pun tulis perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya, jangan kamu berjual beli dengan Muhammad dan pengikutnya. Jangan bagi makanan, jangan bagi pertolongan sedikit pun. Dan kalau dia tegur, jangan jawab. Kalau nak kahwin, jangan bagi perkahwinan dengan Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya mereka pulau Nabi dan para sahabat. Para sahabat yang biasa boleh berjual beli, bila nak beli makanan saja, orang tutup kedai, orang halau daripada kedai, orang tidak terima. Nak ambil duit, orang tolak. Orang ambil barang dia, duit tak nak terima. Dia tidak mahu jual kepada pengikut Muhammad. Siti Khadijah ketika itu telah menghabiskan segala harta bendanya. Mana-mana yang dia boleh beli makanan bagi kepada sahabat-sahabat Nabi. Sehingga sahabat Nabi yang di pulau itu terpaksa keluar, duduk di lereng-lereng bukit, lalulah berkemah di sana, lalulah makanan disatukan, ambil sikit-sikit. Kamu ada makanan, mari kita kumpul, kita bagilah sikit-sikit biar dapat belaka. Dan ketika itu Nabi merasa sedih kerana di dalam kemah sentiasa kedengaran anak-anak kecil menangis kerana tidak cukup makanan. Bahkan kadang-kadang ia ada di kalangan sahabat Nabi mahu makan, lapar, sudah diberi makanan pada anak-anak, lapar lagi menangis, dia bagi makan. Ada sahabat yang kelaparan sebenarnya ketika itu, kesan daripada pemulauan orang-orang musyrikin Mekah yang sangat benci kepada Muhammad dengan pengikut-pengikutnya. Namun demikian Allah Ta'ala Maha Pengasih. Ada beberapa orang musyrikin Mekah yang Allah Ta'ala beri sifat yang baik dalam hati mereka. Dia hantar makanan malam-malam, malam-malam dia hantar makanan, dia beli-beli banyak-banyak, malam-malam tak ada orang, dia hantar. Tapi malangnya orang ini tidak beriman, tapi dengan sifat rasa kasih sayang ataupun kasihan belas, dia hantar secara sembunyi-sembunyi. Nabi ingat sahabat ini sebenar, orang ini yang menolong Nabi. Sebab itu pernah satu ketika bila Nabi duduk di kota Madinah, Nabi nak berperang, Nabi pesan, kamu nak berperang, kalau ada orang ni jangan kamu bunuh. Sahabat tanya, kenapa dia memerangi kita, kan dia sebelah sana. Nabi kata, aku teringat dulu masa kita di pulau dulu, orang-orang ni yang tolong beri makanan secara sembunyi-sembunyi. Ada 3 orang dermawan yang harta banyak dihabiskan, tapi dalam peperangan tersebut seorang yang terbunuh. Nabi tanya, kenapa kamu bunuh? Tak ada arah dah ya Rasulullah, dia bersungguh-sungguh nak membunuh saya, maka saya mempertahan diri, akhirnya dia terbunuh. Yang 2 orang lagi selamat, tidak dibunuh. Kata riwayat, seorang lagi masuk Islam, seorang lagi tak masuk Islam, seorang lagi terbunuh di dalam peperangan. Maknanya Nabi ingat orang yang buat baik padanya. Maka sahabat Nabi di pulau, bila di pulau makan masa 3 tahun kalau tidak silapnya. Di pulau duduk dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan. Sehingga mereka mengatakan, selagi mana sahifah itu ada surat-surat perjanjian itu, tulisan-tulisan mengenai perjanjian itu ada di dinding Kaabah, selagi itulah permulawan akan diteruskan. Akhirnya Abi Talib dapat berita daripada Rasulullah mengatakan bahawa sahifah itu telah dimakan anak-anak. Maka perjanjian itu, tulisan tentang perjanjian itu telah dimakan, yang mereka tampai di dinding Kaabah. Abi Talib pergi jumpa pemimpin-pemimpin Mekah. Abi Talib pun duduk sama Rasulullah, sama-sama susah. Sama-sama susah. Walaupun dia itu pemimpin Mekah ketika itu, dia kata, dah aku takkan serang Muhammad, dia akan tolong Muhammad. Baiknya Abi Talib. Maka Abi Talib pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah, bertanya mengenai keadaan dia. Sampai bila kamu nak pulau? Dia kata, selagi mana ada tulisan itu memulau Muhammad, selagi itulah ada. Kata Abi Talib, mungkin tengoklah, tulisan tu tak ada, kena makan anak-anak. Kata tak percaya, mungkin tengok. Bermakna kalau tidak ada, bermakna habisnya pembatalan tadi, makna batallah permulawan tadi. Maka mereka pergi dekat dinding Kaabah, ternyata benar tulisan itu sahifah ataupun kain retang yang daripada kulit yang ditulis perjanjian memulau Muhammad dan pengikutnya telah dimakan oleh anak-anak. Akhirnya ternyata bahawa permulawan itu terpaksa dibatalkan kerana tulisan
itu telah dimakan oleh anak-anak. Maka diisytiharkan bahawa sudah tamat permulawan, sehingga Nabi dan para sahabat turun daripada lereng-lereng bukit, dan kali ini sahabat nak berjual beli pun tidak menjadi masalah lagi, kerana sudah pembatalan itu sudah berlaku. Tak cukup dengan itu, orang-orang Mekah tetap juga berkeras untuk menyeksa ataupun menekan sahabat Nabi, supaya mereka itu meninggalkan agama Muhammad, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali-kali mereka berjaya. Kerana apa? Kerana inilah ajaran yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Apa yang Nabi bawa yang hebatnya? Yang Nabi bawa adalah ani'budullah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sembah Allah ta'ala menunjukkan dia telah menyembahkan dirinya kepada Allah. Dia telah menjadikan Allah Tuhannya, bukan nafsu yang selama ini menjadi Tuhannya, bukan patung-patung berhala yang selama ini menjadi sembahannya. Yang sebenar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa sahabat bermati-matian? Mereka sanggup mati kerana dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Nabi tidak pernah berbohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala ke atasnya. Dengan sifat Nabi yang tidak pernah bercakap bohong, orang kafir sendiri mengakui, orang musyrikin Mekah mengakui Muhammad ini orang yang benar, Muhammad ini orang yang jujur. Mereka setuju mengatakan Muhammad al-Amin, Muhammad orang yang amanah, orang yang jujur. Orang-orang musyrikin Mekah ini, kalau dia nak pergi berjalan jauh, dia ada barang-barang, dia suruh cari, kamu kena beri Muhammad ni orang jujur. Nanti kalau kamu simpan dengan dia, bila kamu balik daripada musafir, kamu minta, akan ada barang kamu. Tak macam orang lain, kadang-kadang hilang lah, tak jumpa, carilah, kadang-kadang jiwat lari lah. Tapi kalau Muhammad tidak begitu. Maka orang musyrikin Mekah, kalau dia nak pergi musafir, siapa yang dia cari buat simpan? Muhammad lah akan simpan barang-barang orang. Mereka percaya Muhammad ini orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang benar dalam percakapan. Maka Nabi membawa yang kedua pula, ya, ini i'tiqad bahawa adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan, hari manusia kembali kepada Allah, serta mendapat hari lain di mana segala apa yang dilakukan oleh manusia di dunia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Nabi membawa, satu, Nabi memberitahu bahawa kamu kena sembah Allah, sembah Allah Ta'ala mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala-galanya, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Yang kedua, kena ingat adanya hari kebangkitan, kerana kamu akan mati kesemuanya. Bila mati, kamu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai Muhammad, kamu nyatakan kepada orang lain, sesungguhnya kematian yang kamu lari pasti akan berjumpa dengan kamu. Adakah sekadar mati seperti yang orang faham, mati habis begitu sahaja, sebagai matinya pokok-pokok, matinya binatang-binatang? Tidak. Kerana apa? Kerana kamu akan summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui alam ghaib syahadah. Lepas pada itu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kamu akan dibentangkan segala apa yang kamu lakukan di atas muka dunia. Nabi memberitahu pada sahabat, siapa yang buat baik masuk syurga, siapa yang buat jahat masuk neraka. Nabi beritahu bahawa syurga penuh dengan nikmat, neraka penuh dengan azab. Orang yang buat jahat tidak dapat lari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pegang ajaran ini, mereka yakin dengan hari akhirat. Sahabat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan siapa yang buat baik akan diberi pahala, siapa yang buat jahat akan diberi dosa. Siapa yang dilingkungi kejahatan, dia akan masuk neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh wa ulaika ashabun nar. Ketahuilah, sesiapa yang melakukan kejahatan lalu kejahatan melingkungi kehidupannya, maka dia adalah ahli neraka, wal iyadzu billah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ketahuilah, orang yang beriman dan beramal dengan amal saleh,
mereka itu akan masuk di dalam syurga dan mereka akan kekal di dalam syurga. Maka mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya hari kembali kepada Allah dan dibalas di atas apa yang dilakukannya. Sekiranya dia melakukan kebaikan, maka dia akan menerima pembalasan yang baik, dan sekiranya kejahatan yang dilakukan, maka dia menerima balasan dengan apa yang ia lakukan. Maka Nabi beritahu, jangan kamu buat jahat. Heran orang-orang musyrik Mekah tentang sahabat Nabi. Macam mana orang yang keras menjadi lembut, orang yang begitu keras menjadi lembut, orang yang begitu suka membunuh orang menjadi orang yang berkasih sayang, orang yang sangat sayang menjadi sangat dermawan. Nabi mengubah masyarakat, Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi bersabda, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Seharap orang yang duduk dalam ketakutan, tiba-tiba Nabi datang ajaran, jangan berbunuh-bunuh di antara satu sama lain, jangan mengambil hak orang lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan ambil hak orang lain, hendaklah kamu hubung silaturahim, semuanya kamu bersaudara. Jadi dapat satu ajaran yang mengamankan mereka, memberi ketenangan kepada mereka. Suasana yang kucak-kacir menjadi aman, suasana yang takut menjadi selesa, menjadi senang. Siapa tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah akhirnya dakwah Nabi semakin hari semakin berkembang. Lalulah Nabi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memasukkan akidah di dalam hati mereka, menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala-galanya, memasukkan keimanan yang ada di dalam hati mereka. Sebab itu para sahabat yang duduk di kota Mekah, mereka sanggup kena bunuh. Para sahabat yang berada di kota Mekah, mereka sanggup tinggal harta benda. Para sahabat yang ada di kota Mekah, mereka sanggup meninggalkan ahli keluarganya kerana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kalau ditanya, apa lebihnya Muhammad, apa untungnya kamu ini bersama dengan Muhammad? Bersama dengan Muhammad itu membawa kebahagiaan, membawa kepada kebahagiaan yang kekal abadi. Di sana adanya syurga Allah, adanya balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa Nabi mengajar mereka tentang akhlak. Nabi memberitahu balasan. Kita buat jahat hari ini dibalas. Hari ini kalau kita buat jahat, kita selamat, jangan sangka kita selamat, ada pembalasan. Apa guna kita buat jahat? Cuba kita fikir, inilah yang dibawa oleh Nabi. Kita mengambil hak orang, maka kita lepas, orang tak tuntut, tapi ingat Allah Ta'ala akan tuntut. Kita jangan ambil hak orang, kita bagi hak orang, dan kita jangan khianat pada orang. Maknanya orang yang buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Inilah yang Nabi ajar. Masyarakat zaman Nabi dahulu berat, teruk, berpuluh-puluhan, bahkan bukannya setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun mereka berbunuh. Bahkan kata dalam kitab Sirah Ibn Hisham, maka masa tak ratus tahun berbunuh. Tetapi datangnya Nabi, ajaran Nabi berbaik-baik. Sebab itu kita nak beritahu bahawa hari ini kita kena ingat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini, kita mendengar ajaran agama, kita dengar pengajian-pengajian ilmu. Jangan kita anggap perkara itu saja, tak ada apa-apa. Jangan. Ia ada perhitungan yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tengok, aku memberi kamu nikmat dahulu, ke mana kamu membelanjakannya. Jangan buat buruk pada orang. Jangan kita mencari kesalahan, ataupun jangan kita melakukan maksiat. Jauhkan diri daripada maksiat. Kalau kita tidak mampu jatuh pada maksiat, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kerana Rasulullah menunggu kita. Kita membaca sirah Nabi, bagaimana hebatnya Nabi SAW mentarbiyah sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi beri peringatan pada sahabat dan kepada kita bahawa sesungguhnya buat baiklah kita akan bersama dengan Rasulullah. Jangan buat jahat, dan kalau kita buat jahat, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan boleh kita lakukan dengan keyakinan yang ada dalam hati. Tapi kalau kita tak yakin, maka tak apa kita buat jahat. Mana orang tahu? Ya benar, orang tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Wa aina tazhabun, di mana kamu mahu lari. Lalu dikatakan bahawa ayat-ayat Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah di kota Madinah, iaitu dipanggil ayat Makkiyah,
yakni menceritakan banyakkannya menceritakan tentang ketauhidan kepada Allah, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati surah-surah yang diturunkan di Mekah dipenuhi dengan pendalilan terhadap kedua-dua perkara. Yang pertama tentang pegangan dengan Allah, yang kedua mengenai hubungan kita dengan hari akhirat. Itu banyak diceritakan di kota Mekah. Sebab itu para sahabat yang berada di kota Mekah yakin dia tinggi betul. Sebab itu dia sanggup tinggal harta benda. Orang Mekah dia sanggup tinggal harta benda dia. Dia sanggup tinggal ahli keluarga dia kerana yakin dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikata terhadap kedua-dua perkara tersebut dan memandang hina mereka yang tidak beriktikad dengan kedua-duanya. Semua itu dilakukan dengan pendekatan yang boleh diterima oleh akal dan dengan penuh bukti-bukti yang jelas, yang tidak memerlukan kepada falsafah yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak diperlukan dan membuang masa. Ini bukan falsafah. Falsafah ni sekadar cerita. Ini perkara benar yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.